Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya Ihsan Dahlia dan ini Agenda Awani. Ini perkara penting untuk kita bercakap dan juga kita berdiskusi, terutamanya berkaitan dengan penjaja dan juga peniaga. Ia memainkan peranan penting dalam ekonomi Malaysia dengan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, pembangunan komuniti dan juga kualiti hidup masyarakat. Apa instrumen-instrumen penting untuk kita kaji adalah berkaitan dengan pekerjaan dan juga pendapatan, pertumbuhan ekonomi, peluang perniagaan, inovasi dan juga persaingan, bagaimana pula dengan sokongan kepada industri tempatan, pembangunan komuniti dan juga pengurangan pengangguran. Ini kita nak bercakap bersama dengan Yang Berhormat Datuk Ewan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi. Terima kasih Datuk dan selamat datang ke Astro Awani. Terima kasih Saudara Ihsan. Terima kasih kerana sudi jemput. Baik, ini satu perkara yang sangat penting. Bila kita bercakap berkaitan dengan peniaga, berkaitan dengan penjaja, usahawan dan sebagainya, perlu ada platform yang sangat besar dan sangat sesuai untuk golongan-golongan ini. Satu program Mini Karnival Penjaja dan Peniaga Kecil tahun 2023 atau singkatan dia MKHPPK 2023. Kenapa kena ada program sebegini, Datuk? Ya, terima kasih Saudara Ihsan. Ya. Terlebih dahulu saya ingin menyatakan bahawa sektor penjajah dan peniaga kecil ini merupakan tanggungjawab kementerian yang diletakkan portfolionya di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Kerajaan telah mewartakan 18 November setiap tahun ini sebagai Hari Penjajah dan Peniaga Kecil Kebangsaan. Dan tahun ini merupakan yang ke-11 kali diadakan sejak sambutan ini mula diperkenalkan pada tahun 2012. Dan pada tahun ini sambutan Hari Penjajah Peniaga Kecil Kebangsaan akan diadakan di Penampang, Sabah, ataupun lebih spesifik lagi di Bohawan Square, Dongongon, Penampang, Sabah pada 17 hingga 19 November 2023, yang mana peresmiannya akan dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 18 November. Justru kita adakan mini HPPK sebagai antara lainnya untuk mempromosi HPPK ini, road to HPPK lah kiranya. Dan mini HPPK ini akan diadakan pada 21 dan 22 September hujung minggu ini, ataupun Khamis dan Jumaat minggu ini di Diwan ataupun Dataran Tamu Kadamayan Square, Kota Beludah, Sabah. Sungguh menarik apabila lokasinya dipilih di Penampang, Sabah. Tetapi untuk secara dasarnya, Datuk, kenapa pentingnya program-program seperti ini kepada rakyat-rakyat Sabah terutamanya? Mungkin ada setengah produk yang orang Semenanjung tak kenal pun berkaitan dengan Sabah dan sebagainya. Tetapi ini peluang yang cukup besar, dan bagaimana ini memanfaatkan bukan saja Sabah tetapi keseluruhan penjaja dan juga peniaga Malaysia. Betul, saya percaya setiap wilayah ataupun setiap negeri itu mempunyai keunikan dan identiti produk penjajah, peniaga ataupun usahawan yang lahir di negeri-negeri ini, dan tidak terkecuali di Sabah. Seperti Saudara Ihsan nyatakan tadi, ada produk di Sabah yang tidak ada di Semenanjung. Contohnya ikan liking dengan Bambangan, ataupun buah-buahan tempatan Sabah yang diproses menjadi bahan makanan yang tidak ada di Semenanjung. Justru mini HPPK dan HPPK itu adalah satu platform untuk penjajah peniaga kecil ataupun usahawan-usahawan kecil-kecilan di Sabah ini mempromosi produk-produk ini melalui platform penganjuran mini HPPK dan juga HPPK itu sendiri. Dan inilah saya aluluhkan kehadiran semua rakyat kita, orang ramai khususnya di kawasan daerah Kota Belud dan daerah-daerah berhampiran datang ke mini HPPK pada 21 dan 22 September ini, dan seterusnya ke
SPPK pada bulan November nanti. Alang-alang tadi Datuk sebut pasal Bambangan ni, saya tak pernah dengar dan juga tak pernah tengok lagi pasal Bambangan ni. Apa keunikan dan juga macam mana sebenarnya bentuk Bambangan ni, Datuk? Itu sebab Ihsan kena datang ke Sabah hujung minggu ni. Tetapi saya boleh beritahu makanan daripada satu buah lah. Okey. Dia macam buah mangga tetapi lain daripada yang lain dan mempunyai wangi dan rasanya sendiri, dan kalau dimakan bersama dengan ikan liking ini ikan masin yang hanya ada di Kota Belud. Diproses dan dikeluarkan di daerah Kota Belud, dan ya satu gabungan yang cukup menyelerakan. Dan ini sudah tentu boleh menjadi tarikan kepada penjajah peniaga kecil, usahawan kecil-kecilan kita di daerah Kota Belud lah. Ya, ini istimewanya. Bambangan, ikan liking digabungkan sekali, dan itu yang kena pergi tu kan? Itu yang kena pergi, datang dan juga beli. Ya, datang beli dah rasa. Betul. Kenapa ia perlu dilaksanakan, Datuk? Melihat kepada landscape dan juga keadaan sekarang, banyak isu-isu penting apabila kita bercakap berkaitan dengan penjajah dan juga peniaga. Tetapi kadang-kadang ada yang mungkin sekadar berniaga di tepi jalan dan sebagainya. Tetapi bila ada peluang dan juga platform seperti ini, yang tak tahu pun akan jadi tahu, seperti yang Datuk nyatakan tadi. Kenapa program-program seperti ini, MKHPPK 2023 ini perlu dan seharusnya ia terus dilaksanakan? Ya, betul lah. Tetapi sebelum saya menyentuh kepada sebab dia, kenapa kita anjurkan mini HPPK ataupun HPPK di Sabah ini, kita lihat dari segi identiti tempat usahawan-usahawan kecil, peniaga penjajah ini berjualan di Sabah. Di Sabah ada beberapa platform mereka berniaga pada masa ini. Yang pertamanya di tempat yang ditetapkan, seperti pasar-pasar yang disediakan oleh kerajaan ataupun majelis-majelis perbandaran. Keduanya di tamu-tamu mingguan. Ada tepak yang disediakan, contohnya dataran Kadamayan Square itu tamunya setiap hari Jumaat saja. Dan kemudian ada pula tamu-tamu bergerak yang diadakan di mukim-mukim, di kampung-kampung sekali dalam satu minggu. Dan yang ketiganya, penjajah peniaga kecil ini juga berniaga di luar bangunan kerajaan seperti sekolah, klinik, tepi-tepi jalan. Jadi kita kena bantu mereka. Untuk apa? Pertamanya mempromosi produk-produk mereka, sama ada makanan, kerap tangan ataupun produk lain yang mereka jual. Keduanya untuk kita mengadakan platform ini supaya penjajah dan peniaga kecil ada akses kepada maklumat, informasi terkini yang disediakan oleh kerajaan, agensi-agensi dan jabatan kerajaan yang akan turut mengadakan pameran dan mijak perkhidmatan. Sama ada agensi itu terlibat dalam pembiayaan, misalnya menyediakan pinjaman, menyediakan grant, ataupun perlindungan sosial, insurans, perkeso yang dibolehkan kepada penjajah peniaga kecil. Dan juga inovasi-inovasi terkini yang mereka perlukan, peralatan untuk memproses makanan dan sebagainya. Ini saya percaya perlu disampaikan kepada penjajah dan peniaga kecil. Ketiganya, kita adakan mini HPPK ini sebagai persiapan kita, promosi kita kepada HPPK yang kita adakan di Penampang itu. Road to HPPK lah. Jadi ini 3 sebab kita mengadakan mini HPPK di Kadamayan Square, Kadamayan pada Kamis dan Jumaat minggu ini. Ini sangat penting bila Datuk menyentuh berkaitan dengan 3 aspek penting, terutamanya berkaitan dengan kefahaman penjajah dan juga peniaga berkaitan dengan banyak-banyak perkara, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan apa prosedur, apa polisi yang perlu ada, berkaitan dengan lesen dan sebagainya juga. Tetapi sekarang, Datuk, bagaimana Datuk melihat kepada bentuk advokasi, memberi kefahaman selain daripada hal-hal yang seperti ini? Platform ini sangat penting untuk kita buat, tetapi selepas itu bagaimana bagi mereka yang tak dapat sertai, bagi mereka yang nak dapatkan maklumat, kadang-kadang berniaga saja tetapi mungkin kurang sedikit ilmu itu, ia tidak berkembang secara yang sepatutnya, Datuk. Ya.
Dalam konteks itu kita bekerja sama dengan gabungan penjajah dan penegak kecil kebangsaan. Dan gabungan ini mempunyai rangkaian dia di peringkat negeri masing-masing. Sebagai satu saluran pihak kementerian berkomunikasi kepada sektor penjajah penegak kecil ini melalui gabungan dan persatuan penjajah ini. Seterusnya dari segi tadbir urus. Bermula tahun ini kementerian kita telah menubuhkan Majelis Pembangunan Usahawan, Koperasi, Penjajah dan Penegak Kecil Daerah yang juga dimulakan secara rintisnya di Sabah. Dan hampir kebanyakan pejabat daerah telah mengadakan mesyuarat majelis ini, antara lainnya bincang tentang soal perlisenan tadi, soal ruang niaga, soal perkongsian maklumat yang perlu disalurkan kepada penjajah penegak kecil di daerah masing-masing. Dan dalam mesyuarat saya dengan exco-exco keusahawanan negeri-negeri yang telah bersidang beberapa minggu yang lepas, ada cadangan daripada exco-exco di negeri lain supaya majelis yang sama dipanjangkan negeri-negeri mereka. Dan saya dapati dari segi tadbir urus ini dengan sokongan dan cadangan dan permintaan daripada exco-exco ini, saya pikir mudah-mudahan setelah dikembangkan di seluruh negara, hal-hal perlesenan, hal-hal ruang niaga, hal-hal pembiayaan dan perlindungan, serta promosi dan isu-isu yang dibangkitkan oleh penjajah penegak kecil ini dapat ditangani dengan lebih baik. Bermula di peringkat daerah. Datuk, sebelum kita nak melihat kepada apa pengisian-pengisian penting dalam MKHPPK 2023 ini, tadi Datuk sebut berkaitan dengan pembiayaan. Ini hal besar. Apabila kadang-kadang orang nak mula, alah tak adalah ada 500 saja pembiayaan, macam mana nak mulakan perniagaan? Kerajaan suruh berniaga, suruh jadi penjaja, elak isu-isu pengangguran, tapi nak dapat duit macam mana? Ini hal penting, Datuk. Macam mana kita nak tahu sebenarnya ada disediakan pembiayaan ataupun modal awal, dan juga bagaimana perkara-perkara ini perlu diperluas dan diketahui oleh rakyat dan juga masyarakat, Datuk? Ya, betul, satu isu besar yang dihadapi oleh penjajah penegak kecil ini adalah pembiayaan. Itu sebabnya pada bulan Mac yang lepas tahun ini saya sendiri telah melancarkan skim pembiayaan usahawan tamu. Yang ini kita khususkan kepada penjajah penegak kecil yang berniaga di pasar-pasar malam, di bangunan pasar, termasuk di tamu-tamu, termasuk mereka yang berniaga di tepi-tepi jalan misalnya, yang layak untuk mendapat pembiayaan ini, yang dilaksanakan oleh tokoh nasional, yaitu salah satu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan kita ada beberapa lagi pembiayaan lain di Bank Rakyat, misalnya juga ada program pembiayaan yang dikhususkan untuk penjajah dan penegak kecil. Kita ada juga skim di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia untuk penegak-penegak kecil, termasuk penjajah penegak kecil ini, di kalangan wanita misalnya. Jadi kita ada agensi-agensi di bawah kementerian ini menyokong dan menyediakan pembiayaan kepada sektor ataupun golongan penjajah penegak kecil ini. Sebab tu kena pergi, dan pengisian untuk MKHPPK 2023 untuk kali ini, apa yang perlu ada? Apa keterujaan orang untuk pergi ni, Datuk? Ya, Mini HPPK di Kadamaian Square ini antara lain pengisiannya yang tidak pernah dibuat sebelum ini di Kadamaian, di tempat itu adalah tamu malam. Walaupun tamu malam ini sudah perkara biasa di seluruh negara, tapi di tempat itu tamunya pada pagi hari Jumat. Kita laksanakan tamu malam pada malam Kamis untuk melihat potensinya, sambutannya. Dan kalau kita dapati sambutan dan jualan itu bertambah, selaku menteri dan juga wakil rakyat di Sabah, saya ingin melihat ianya boleh diteruskan. Dan itu sebabnya kita adakan ini buat pertama kalinya. Keduanya, kita juga akan mengadakan jualan koperasi madani, yaitu jualan daripada pihak koperasi
pada harga sehingga 20-30% lebih murah daripada harga pasaran, terutama barangan asas yang diperlukan oleh rakyat. Kemudian kita ada juga kabut sales, yaitu kereta-kereta tidak payah menurunkan barang mereka, letak di meja dan sebagainya, dia buka bonet, dia terus boleh jual produk mereka. Ini satu konsep yang baru. Dan juga buat pertama kali di tempat itu kita adakan food truck sales juga. Dan selain daripada itu kita juga membantu pihak Hospital Kota Belud kempen Dharma Darah untuk mengisi tabung darah di hospital tersebut. Dan juga pameran daripada pelbagai agensi kerajaan khususnya yang diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi supaya informasi, maklumat yang saya sebutkan tadi termasuk pembiayaan, latihan dan sebagainya dapat disampaikan kepada penjajah kecil ini. Berkaitan dengan jualan koperasi madani, jualan penjaja, peniaga kecil setempat dan sebagainya, bagaimana penyertaan dan juga sambutan daripada peniaga-peniaga di Sabah untuk sama-sama menjayakan program mini carnival ini, Datuk? Kita telah melaksanakan beberapa siri jualan koperasi madani di seluruh negara. Dan di Sabah ini juga telah dilaksanakan beberapa kali. Pada bulan Mei yang lepas, kita adakan di Tamparuli. Pada sambutan Hari Koperasi Negara, kita adakan di Kota Kinabalu. Dan dari segi sambutan itu sangat memberangsangkan karena rakyat kita memerlukan harga berangan keperluan harian ini pada harga yang lebih rendah. Dan itulah waktunya kita dapat membeli barangan ini pada harga sehingga 20% misalnya. Dan 30% misalnya. Kadang-kadang dengan keupayaan kementerian melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia, subsidize harga tersebut, kita boleh tawarkan harga yang lebih rendah supaya rakyat menikmati barangan yang diperlukan ini dengan membeli pada harga yang lebih rendah berbanding harga-harga biasa di kedai-kedai lain. Kalau saya, Datuk, pergi melancong ke Sabah dan singgah di Penampang, saya tahu ada karnival seperti ini, saya akan pergi. Mungkin saya akan jumpa sesuatu yang berbeza daripada susah saya nak pergi cari. Kat karnival ni mungkin ada. Tetapi dari segi promosi, bukan saja untuk rakyat setempat dan sebagainya, bagaimana Datuk menggerakkan hal ini supaya masyarakat lain terutamanya ataupun pelancong-pelancong yang datang ke Sabah boleh terus saja pergi ke karnival, mini karnival ini? Salah satunya promosi itu terima kasih kepada Astro Awani lah, karena ini merupakan sebahagian daripada program promosi yang sangat-sangat membantu kerajaan dan kementerian untuk mewar-warkan penganjuran program ini. Keduanya di media sosial, kita juga telah promosikan program ini sejak beberapa minggu yang lepas. Dan seterusnya kita bekerja sama seperti mana saya katakan tadi dengan gabungan penjajah peniaga kecil dengan liputan media sosial yang begitu cepat. Pada hari ini kita boleh berkongsi promosi ini dalam waktu yang begitu cepat. Dan oleh karena ini buat pertama kalinya diadakan di dataran Kadamaian Square, saya percaya sambutan itu akan luar biasa sekali. Boleh menarik, kalau bukan di seluruh Kota Belud pun di dalam kawasan daerah Kadamaian itu pastinya akan berkunjung ke sambutan mini HPPK ini. Ya, ini yang kita harapkan. Kemeriahan itu bukan saja dirasakan oleh rakyat setempat, siapa yang datang ataupun kita yang tak pergi ni pun dapat rasa dan mungkin satu hari akan sampai ke sana. Tadi Datuk sebut berkaitan dengan media sosial sangat cepat dan sebagainya. Datuk, ada perbezaan tak untuk kita menggelarkan penjaja yang mungkin ada stall dan sebagainya ataupun penjaja dan peniaga yang berniaga secara dalam talian seperti di media-media sosial dan sebagainya? Ada perbezaan ataupun ada klasifikasi tertentu kepada dua golongan ini, Datuk? Ya, sememangnya kita ada beberapa terminologi lah yang kita gunakan di
kementerian pada masa ini, sektor penjajah dan penegak kecil itu selalunya kita merujuk kepada yang berniaga di lapangan. Tentunya di tamu-tamu seperti Kadamayan Square ini. Manakala kita ada terminologi yang lebih formal lagi, yang kita panggil usahawan informal. Ini pula merujuk kepada bukan hanya penjajah penegak kecil yang belum memiliki lisen perniagaan misalnya, tetapi juga yang berniaga daripada rumah. Dia jual produk kui-mui dia, kerap tangan dia daripada rumah. Dia juga penegak kecil. Tapi kita namakan dia usahawan informal. Karena belum ada lisen perniagaan dan sebagainya. Dan kita ada program-program yang berkaitan yang sesuai untuk mereka dapat, seperti skim pembiayaan usahawan online misalnya, bagi usahawan-usahawan yang berniaga secara online. Itu pun dilaksanakan oleh Tekun. Dan di bawah kementerian kita ada dasar, kita ada hala 7 untuk mengangkat sektor ini supaya dapat dibantu. Contohnya kita ada plan strategik penjajah penegak kecil, kita ada plan pemulaan usahawan informal ini, membantu mereka mendapatkan lisen perniagaan supaya dapat dibela dan diberi perkhidmatan yang lebih baik oleh agensi-agensi kerjaan. Itu dari segi dasar dan hala 7 kementerian lah. Ya, ini sangat penting. Terima kasih Datuk kerana menerangkan hal-hal seperti ini. Terutamanya kita bercakap berkaitan peniaga dan juga peniaga formal dan juga informal. Datuk, kita nak melihat kepada inisiatif yang disediakan oleh kementerian untuk golongan penjaja dan peniaga kecil. Kita tahu setiap kementerian pastinya ada hala 7 dan juga komitmen penting, terutamanya dalam kita memastikan bahawa nasib rakyat ini terbela, terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan peniaga dan juga penjaja. Apa yang digariskan ataupun yang diletakkan di bawah Kementerian Datuk untuk memastikan bahawa segala inisiatif yang disediakan kementerian ini menjurus kepada ini adalah hal penting untuk peniaga dan juga penjaja? Betul, saya setuju dengan Saudara Ihsan di atas keprihatinan yang dikongsi tadi. Itu sebabnya saya menyentuh tentang dasar dan hala 7 dan apa yang dibuat oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Yang pertama, seperti yang saya sebut tadi, Plan Pembangunan Penjajah dan Penegak Kecil. Telah saya lancarkan juga pada Mac yang lepas, antara lainnya bertujuan bagaimana kita mahu memacu kemampanan ataupun kelestarian pembangunan penjajah dan penegak kecil yang dibantu dengan persekitaran yang kondusif dan holistik. So, sejajar dengan plan pembangunan itu sebab kita meminta melalui penyediaan bajet 2024 ini kita meminta supaya sejumlah peruntukan disalurkan kepada Kementerian Pembangunan Usahawan supaya kita dapat menyediakan ruang perniagaan, infrastruktur yang lebih baik kepada mereka, pembiayaan yang lebih baik kepada penjajah penegak kecil, pembangunan capacity, latihan untuk mereka transform daripada cara berniaga secara konvensional, tradisi, supaya mereka dilatih, dibimbing, boleh menjual secara online pula produk mereka. Yang ini kita sedang laksanakan juga. Keduanya kita juga telah membangunkan garis panduan kawal seliah perniagaan daripada rumah, home based business. Ini pun kita sedang bangunkan, kita sedang bincang dengan kerajaan-kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, karena ini melibatkan isu perlisenan dan beberapa hal lain yang diletakkan tanggung jawabnya di bawah PBT. Kita ingin mahu perniagaan daripada rumah ini terus dibenarkan, tetapi haruslah ada garis panduan dan itu sedang disediakan oleh kementerian. Seterusnya kita juga telah melaksanakan program pemantapan penjajah dan penegak kecil tahun ini dengan kerjasama gabungan penegak kecil kebangsaan ini. Kita telah bekerja sama dengan gabungan ini 1.600 orang peserta telah mengikuti program pemantapan kita di 8 program yang telah diadakan. Ini antara lainnya untuk membangunkan mereka seperti saya sebut tadi lah, dari jual secara tradisi dulu, konvensional dulu, kepada hari ini mereka berupaya menjual secara online melalui latihan-latihan yang disediakan.
saya juga telah menyentuh tentang skim pembiayaan usahawan tamu tadi, dan seterusnya kita juga ingin membangunkan pangkalan data penjajah penegak kecil. So, tanpa data ini kita tidak dapat merangka program yang lebih baik. Betul. Belanjawan misalnya. Jadi itu pun kita kerjasama dengan gabungan penjajah penegak kecil mendapatkan data sebenar penjajah penegak kecil di seluruh negara. Ini penting bila kita bercakap berkaitan dengan data raya, pengumpulan data atau pembekalan data ini untuk memastikan bahawa apa sahaja tindakan yang dilakukan oleh kementerian itu maksudnya berstruktur dan juga tahu ke mana perkara itu nak pergi berdasarkan kepada data-data. Tadi Datuk sebut berkaitan dengan bajet 2024, tak lama lagi bajet. Mungkin jumlahnya Datuk tak nak sebut berapa nak minta. Tapi ini sangat penting Datuk. Apa yang Datuk harapkan dalam bajet 2024? Kita tahu setiap kementerian pastinya nak bajet lebih, termasuk Kementerian Datuk. Tetapi betapa pentingnya Datuk nak memperkasakan penjaja dan juga peniaga itu untuk memastikan bahawa apabila kita bercakap berkaitan dengan ekonomi, bukan sahaja import, ekspor dan sebagainya. Ia bermula daripada penjaja kecil yang ada dekat Malaysia ini. Untuk harapan Datuk dalam bajet 2024. Ya, Saudara Ihsan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah mengemukakan cadangan-cadangan inisiatif kita untuk dibajetkan dalam belanjawan madani tahun 2024, dan kita juga telah mengadakan perbincangan dengan pasukan petugas belanjawan. Dan saya amat yakin cadangan kita, terutama yang terkait dengan penjajah penegak kecil itu, akan dimasukkan dalam belanjawan, bukan hanya dalam buku bajet itu juga, tapi dalam ucapan Perdana Menteri. Seperti mana kita dengar daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa beliau membentangkan belanjawan madani yang pertama pada awal tahun ini, beliau menyentuh tentang kepentingan penjajah penegak kecil dan dibajetkan sejumlah peruntukan untuk menyediakan ruang niaga, kios penjajah penegak kecil, tapi itu di bandar pekan-pekan pada masa ini. Dan saya mengatakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan pasukan petugas bajet, penjajah penegak kecil di luar bandar juga perlu dibantu. Dan saya pikir ini satu yang sudah pun dipersetujui pada dasarnya, dan mudah-mudahan 13 Oktober ini kita mendapat pengumuman yang berita gembira buat penjajah penegak kecil daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Datuk, sebelum kita berakhir, saya rasa macam cepat saja masa berlalu bila kita bercakap berkaitan ini. Sebagai seorang menteri di sebuah kementerian yang sangat penting apabila ia melibatkan rakyat dan sebagainya. Dalam bayangan Datuk, apa yang Datuk nak lihat untuk ada satu penjaja ataupun kios-kios yang bagaimana Datuk nak harapkan peniaga-peniaga ini berniaga, mungkin saja bukan di Kota Belud lah, tapi mungkin di negeri-negeri lain yang Datuk rasa ini adalah yang sepatutnya penjaja dan juga peniaga ada. Apa dalam bayangan Datuk? Pada saya, apa yang kerajaan dan kementerian dan apa yang saya mahu buat di kementerian ini banyak bergantung kepada apa permintaan dan keperluan daripada penjajah penegak kecil. Dalam soal kemudahan itu, pada akhirnya mereka yang menggunakan. Kalau kita desain sesuatu kios misalnya, yang dia tidak selesa untuk gunakan, pada akhirnya dia tidak akan gunakan. Kenapa saya sebut begini? Karena saya sudah mengatakan tadi, identiti kalau di Sabah ini banyak yang selesa berniaga di tamu-tamu. Betul. Dan pendekatan kios tidak semestinya sesuai dengan keperluan dan apa yang mereka perlukan. Cuma sokongan tambahan saja. Keperluan yang berkaitan, tapi mungkin bukan dalam bentuk kios. Kios itu kalau sesuai diadakan di pekan-pekan di Semenanjung, yang itu kita boleh bantu. Sebab itu engagement pada saya, libat terus dengan persatuan-persatuan penjajah penegak kecil ini sangat penting sekali. Jadi apa yang saya boleh bayangkan adalah apa yang dia perlukan, apa yang dia mahukan harus menjadi keinginan saya juga. Sebab itu saya ingin kongsi dengan Saudara Ihsan sebagai seorang anak usahawan informal, anak seorang penjajah penegak kecil. Saya betul-betul ingin memberi yang terbaik di kementerian ini untuk membantu mereka. Dan saya tahu keinginan itu tidak sama. Sebab itu
penting untuk kita engage, libatkan mereka dalam perbincangan. Keperluan di Kedamaian mungkin tidak sama dengan di Penampang. Keperluan di Sabah tidak mungkin akan sama dengan keperluan di Semenanjung ataupun di Sarawak. Di utara ataupun di selatan Semenanjung pun berbeza juga. Sebab itu melalui konsultansi kita, libat urus dengan Persatuan Penjajah, kita dapat merangkah dengan lebih baik jika terkait dengan kemudahan ruang niaga seperti kios tadi, kita boleh bincang dan laksana berasaskan kepada kesesuaian, keinginan dan keperluan mereka. Saya tertarik dengan apa yang Datuk nyatakan. Tak semestinya apa yang indah dalam pandangan kita menjadi keselesaan dan juga kesenangan kepada rakyat dan juga masyarakat ataupun menjanja itu sendiri. Datuk, sikit masa lagi Datuk, akhir sekali apa yang Datuk, saya bukalah ruang ini untuk Datuk sama-sama sekali lagi mengajak untuk orang pergi ke MKHPPK ini, Mini Karnival Penjajah dan juga Peniaga Kecil tahun 2023. Silakan Datuk. Ya, terima kasih Saudara Ihsan. Saya ingin mengajak dan mengeluluhkan semua penonton kita untuk hadir ke Mini HPPK yang akan diadakan di Kedamaian Square pada 21 dan 22 September ini, dan seterusnya ke HPPK di Buhaban Square Penampang pada 19 hingga 20 November ini. Dan ada keunikan yang saya tidak sempat sebutkan tadi. Tamu ini adalah tempat kita memupuk perpaduan. Semua kaum tanpa mengira latar belakang kaum, agama, warisan adatnya akan berjumpa di situ. Itu sebab saya mengatakan dalam mana-mana ucapan saya, tamu ini adalah satu tempat di mana kita boleh melihat kesatuan dan kebersamaan rakyat Malaysia. Keduanya ini merupakan julung-julung kalinya sambutan HPPK diadakan di tempat di mana penjajah peniaga kecil itu betul-betul berniaga. Kita adakan tahun lepas di PICC karena temanya lain. Tahun ini kita adakan di tempat di mana penjajah peniaga kecil itu berniaga. Jadi nampak keprihatinan kita itu sesuai dengan sambutan ini dan sesuai dengan situasi dan keperluan mereka. Sekaligus menunjukkan kita ini berada dalam jiwa penjajah peniaga kecil. Jadi itulah sebabnya saya berharap dapat berjumpa dengan semua rakyat Malaysia, khususnya di Sabah, di Mini HPPK Kedamaian Square minggu ini, dan juga di HPPK di Penampang pada November ini. Dan saya berada di situ juga ingin mendengar teguran-teguran, aspirasi-aspirasi daripada penjajah peniaga kecil. Itu yang lebih penting. Kita turun untuk mendengar daripada mereka, bukan semata-mata menganjur satu hari besar memperingati, memberi penghargaan kepada mereka, tapi lebih penting kita mendengar isu, masalah, aspirasi mereka, supaya saya boleh balik ke Putrajaya, ke kementerian, bincang dengan warga kementerian untuk kita beri perkhidmatan yang terbaik seperti mana diperlukan oleh penjajah peniaga kecil di negara kita. Selain penganjuran Mini Karnival Penjajah dan juga Peniaga Kecil tahun 2023 dengan produk-produk perusahaan tempatan dan sebagainya, boleh juga jumpa Datuk. Nanti siapa nak boleh jumpa Datuk, dan banyak lagi perkongsian yang boleh diberikan. Apapun, all the best Datuk, dan kita mengharapkan agar program seperti ini diteruskan pastinya, bukan sahaja tersekat ataupun terhabisnya di sini, tetapi untuk kita melihat kepada bagaimana platform ini dalam penyatuan seperti yang Datuk nyatakan tadi, bukan saja kita bercakap berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya, tetapi dalam unsur-unsur lain. Apabila kita ada kebersamaan dan juga kesepaduan itu, apabila mengumpulkan penjaja, peniaga dan juga orang ramai, termasuk menteri sendiri yang turut hadir bersama-sama memeriahkan program seperti ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Ewan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jangan lupa set date dan juga tarikh anda untuk Mini Karnival Penjajah dan Peniaga Kecil tahun 2023. Saya Ihsan Dahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.